Salam sejahtera dan selamat datang ke To Do My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks matematik KSSM tingkatan 5, iaitu latih ekstensif pada muka surat 194 sehingga 195. Okey, mari kita mula. Soalan 1. Nyatakan hubungan setiap fungsi trigonometri yang berikut dengan sudut rujukan sepadan. Soalan A, tan 154 darjah. Kita tahu bahawa sudut 154 darjah itu adalah terletak dalam sukuan kedua. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, tan adalah bernilai negatif dalam sukuan kedua. Kemudian dengan menggunakan rumus dalam sukuan kedua, maka tan 154 darjah akan sama dengan negatif tan 180 darjah tolak 154 darjah. Ia akan bersamaan dengan negatif tan 26 darjah. Di mana 26 darjah itulah adalah sudut rujukan sepadannya. Soalan B, sin 234 darjah. Kita tahu bahawa sudut 234 darjah adalah terletak dalam sukuan ketiga. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, sin adalah bernilai negatif dalam sukuan ketiga. Dengan menggunakan rumus dalam sukuan ketiga, sin 234 darjah akan sama dengan negatif sin 234 darjah tolak 180 darjah. Ia akan bersamaan dengan negatif sin 54 darjah. Soalan C, cos 314 darjah. Sudut 314 darjah ini adalah terletak dalam sukuan keempat. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, cos adalah bernilai positif dalam sukuan keempat. Kita akan gunakan rumus dalam sukuan keempat ini. Maka, cos 314 darjah akan sama dengan positif cos 360 darjah tolak 314 darjah yang bersamaan dengan cos 46 darjah. Soalan 2. Tentukan nilai setiap sudut berikut berdasarkan sudut rujukan sepadan. Soalan A, cos 116 darjah. Sudut 116 darjah adalah terletak dalam sukuan kedua. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, cos adalah bernilai negatif dalam sukuan kedua. Dan menggunakan rumus dalam sukuan kedua, cos 116 darjah akan sama dengan negatif cos 180 darjah tolak 116 darjah. Ia akan bersamaan dengan negatif cos 64 darjah. Kita key in nilai ini dalam kalkulator, maka jawapannya adalah negatif 0.4384. Soalan B, tan 211 darjah 38 minit. Sudut 211 darjah 38 minit ini adalah terletak dalam sukuan ketiga. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, tan bernilai positif dalam sukuan ketiga. Maka kita akan gunakan rumus dalam sukuan ketiga, di mana tan 211 darjah 38 minit ini akan sama dengan positif tan 211 darjah 38 minit tolak 180 darjah. Ia bersamaan dengan tan 31 darjah 38 minit. Lepas key in dalam kalkulator, jawapan sama dengan 0.616. Soalan C, sin 305.6 darjah. Sudut ini adalah terletak dalam sukuan keempat. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, sin adalah bernilai negatif dalam sukuan keempat. Dengan menggunakan rumus dalam sukuan keempat, sin 305.6 darjah akan sama dengan negatif sin 360 darjah tolak 305.6 darjah. Ia bersamaan dengan negatif sin 54.4 darjah. Kita key in nilai ini dalam kalkulator, ia akan sama dengan negatif 0.8131. Soalan 3. Diberi tan theta sama dengan negatif 0.7265 dan theta adalah dari sifar darjah sehingga 360 darjah. Hitung sudut theta. Perhatikan bahawa nilai tan ini adalah negatif. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, tan adalah bernilai negatif dalam sukuan kedua dan keempat. Kemudian kita nak tentukan apakah sudut rujukan sepadan alfanya. Jadi kita pindahkan tan ke sebelah akan menjadi tan kuasa negatif 1 0.7265. Ingat kita abaikan tanda negatif di sini. Kita key in nilai ini dalam kalkulator akan memberikan nilai 36 darjah. Ini bermaksud sudut theta yang kita pertimbangkan adalah sudut yang berada dalam sukuan kedua dan juga sukuan keempat. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, kita akan gunakan rumus dalam sukuan kedua dan keempat. Oleh itu, theta dalam sukuan kedua akan sama dengan 180 darjah tolak dengan 36 darjah. Dalam sukuan keempat, 360 darjah tolak 36 darjah. Maka, theta adalah sama dengan 144 darjah ataupun 324 darjah. Soalan 4. Lakar graf Y sama dengan cos X bagi X lebih besar atau sama dengan 90 darjah
kurang atau sama dengan 270 darjah. Langkah pertama, kita bandingkan Y sama dengan cos X dengan persamaan umum cos, iaitu Y sama dengan A cos BX tambah dengan C. Didapati bahawa nilai A adalah sama dengan 1, maka amplitudenya adalah sama dengan 1, manakala B adalah sama dengan 1. Dengan menggunakan rumus tempoh adalah sama dengan 360 darjah bahagi dengan B bagi fungsi cos, ia akan sama dengan 360 darjah bahagi dengan 1. Jawapannya adalah 360 darjah. Sebenarnya graf ini adalah hampir sama dengan graf Y sama dengan cos X yang asal, seperti rajah yang pertama ini. Perhatikan bahawa amplitudenya masih sama, 1. Oleh itu, nilai maksimumnya masih 1. Nilai minimum pun masih adalah negatif 1. Kemudian, graf juga adalah berkala dalam tempoh 360 darjah sebab B sama dengan 1. Tetapi disebabkan syarat yang diberikan dalam soalan, iaitu julat untuk X itu adalah dari 90 darjah sehingga 270 darjah, maksudnya kita hanya ambil bahagian bawah graf ini sahaja dalam julat nilai X yang diberikan. Jadi, untuk lakarkan graf ini, kita labelkan paksi X dengan Y, di mana untuk paksi Y, nilai maksimumnya adalah 1, nilai minimum adalah negatif 1. Manakala bagi paksi X, kita hanya labelkannya dengan sifar, 90, 180 dan 270 darjah. Graf yang kita lukis adalah bahagian dari 90 darjah sehingga 270 darjah ini sahaja. Maka inilah jawapannya. Soalan 5. Nyatakan nilai maksimum dan nilai minimum bagi graf fungsi Y sama dengan 3 sin 2x tolak 1 bagi julat X dari sifar darjah sehingga 360 darjah. Ini merupakan fungsi sinus. Maka dengan merujuk kepada rajah di sebelah, kita kena lukiskan graf fungsi sinus seperti ini. Kemudian kita bandingkan fungsi ini dengan persamaan umum fungsi sin, iaitu Y sama dengan A sin BX tambah dengan C. Didapati bahawa A adalah sama dengan 3, bermaksud amplitudenya adalah sama dengan 3. Dengan merujuk kepada rajah di sebelah kanan, disebabkan amplitud adalah sama dengan 3, bermaksud titik maksimumnya adalah 3 dan titik minimumnya adalah negatif 3. Tetapi disebabkan nilai C adalah sama dengan negatif 1, maksudnya graf akan dianjak 1 unit ke bawah. Maka titik maksimum ini akan dianjakkan 1 unit ke bawah. Itu sebab nilai maksimum akan sama dengan nilai A 3 tolak dengan 1, iaitu sama dengan 2. Itu sebab jawapannya nanti akan berada di tempat baharu ini nanti. Kemudian, nilai minimum yang asal adalah negatif 3 ini. Bermaksud nilai minimum akan sama dengan negatif 3 ditolak dengan 1, iaitu sama dengan negatif 4. Maksudnya, titik minimum baharunya adalah di sini. Soalan 6. Dalam rajah di sebelah, theta adalah sama dengan 150 darjah dan alfa adalah sama dengan beta. Tentukan nilai A cos alfa. Diberi dalam soalan, theta ini adalah sama dengan 150 darjah. Maka untuk mencari nilai alfa di sebelah ini, kita akan ambil 180 darjah tolak dengan 150 darjah. Oleh itu, nilai alfa adalah sama dengan 30 darjah. Kita gantikan nilai 30 ini ke dalam cos alfa, maka cos alfa akan sama dengan cos 30 darjah. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, untuk sudut khas 30, cos 30 darjah akan sama dengan punca kuasa 2 bagi 3 bahagi dengan 2. Soalan B, tan beta. Diberikan dalam soalan bahawa alfa adalah sama dengan beta, iaitu sama dengan 30 darjah. Kita gantikan nilai beta dengan 30, jadi tan beta akan sama dengan tan 30 darjah. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, untuk sudut khas 30 darjah, tan 30 darjah akan sama dengan 1 per punca kuasa 2, 3. Soalan 7. Rajah di sebelah menunjukkan sebatang kayu dengan panjang 8 meter disandarkan pada dinding tegak. Jarak mengufuk dari dinding ke kayu itu ialah 6 meter. Hitung nilai sin theta. Dengan merujuk kepada rajah di bawah, theta adalah sudut di sebelah ini. Ia bukan sudut tirus. Maka kita kena dapatkan bantuan sudut rujukan sepadan ini, di mana ia berada dalam segitiga bersudut tegak ini. Dan kita dah belajar sebelum ini, nilai sin theta adalah sama dengan sisi bertentangan bahagi dengan sisi hipotenus. Oleh itu, kita kena cari apakah nilai sisi bertentangan ini, kemudian akan dibahagi dengan hipotenus ini. Dengan menggunakan teorem Pythagoras, T akan sama dengan punca kuasa 2, 8 kuasa 2 tolak dengan 6 kuasa 2. Jawapan adalah 5.2915.
didapati bahawa theta itu adalah sudut yang terletak dalam sukuan kedua. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, nilai sin adalah bernilai positif dalam sukuan kedua. Oleh itu, sin theta akan sama juga dengan positif sin alfa, di mana sin alfa adalah sama dengan sisi bertentangan 5.2915 bahagi dengan hipotenus 8. Oleh itu, jawapan sin theta adalah sama dengan nilai 0.6614. Soalan 8. Lakar graf fungsi y sama dengan 3 sin 2x tambah 1 bagi julat x dari sifar darjah sehingga 360 darjah. Langkah pertama, kita bandingkan fungsi ini dengan persamaan umum fungsi sin, iaitu y sama dengan a sin bx tambah dengan c. Didapati bahawa a adalah sama dengan 3, bermaksud amplitude adalah sama dengan 3. Kemudian b adalah sama dengan 2. Kita tahu bahawa tempo bagi fungsi sin akan sama dengan 360 darjah bahagi dengan b. Oleh itu, 360 darjah bahagi dengan 2 adalah sama dengan 180 darjah. Seterusnya, c adalah sama dengan 1. Bermaksud graf akan dianjak 1 unit ke atas. Dengan merujuk kepada gambar rajah di sebelah, graf bagi fungsi sin adalah seperti ini. Tetapi, disebabkan nilai A adalah 3, bermaksud nilai maksimum adalah sama dengan 3, nilai minimum adalah sama dengan negatif 3. Kemudian, B sama dengan 2 dengan tempo 180 darjah. Bermaksud, graf ini akan berkala dengan 180 darjah. Ataupun bermaksud, graf akan berulang setiap 180 darjah. Inilah graf yang terhasil dengan nilai A dengan B yang diberikan itu, iaitu bahagian fungsi y sama dengan 3 sin 2x sahaja. Akhir sekali, C adalah sama dengan 1, maksudnya graf ini akan dianjakkan 1 unit ke atas. Maka akan terhasillah graf seperti ini. Soalan 9. Rajah di sebelah menunjukkan graf suatu fungsi trigonometri dengan x adalah dari sifar darjah sehingga 360 darjah. Soalan A, nyatakan fungsi trigonometri tersebut. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, daripada tiga-tiga graf sin, tan dan cos itu, didapati bahawa graf ini adalah sama dengan graf sin. Maka jawapannya, fungsi trigonometri yang terlibat adalah y sama dengan sin x. Soalan B, tentukan nilai M. Perhatikan dalam gambar rajah, koordinat yang diberikan adalah M 0.5. Maksudnya ini adalah nilai bagi X, ini adalah nilai bagi Y. Dengan menggantikan koordinat titik ini ke dalam fungsi Y sama dengan sin X, kita akan dapat sin M sama dengan 0.5. Kita pindahkan sin ke sebelah, akan menjadi sin kuasa negatif 1, 0.5. Kita key in nilai ini dalam kalkulator, maka M akan sama dengan 30 darjah. Soalan 10. Rajah di sebelah menunjukkan graf yang diperoleh pada skrin sebuah osiloskop apabila suatu bekalan arus ulang alik disambungkan kepadanya. Soalan A. Apakah jenis fungsi trigonometri yang diwakili oleh graf itu? Dengan merujuk kepada graf di sebelah, antara ketiga-tiga graf tersebut, graf ini adalah serupa dengan graf kosinus. Maka jawapannya, fungsi trigonometri yang terlibat adalah fungsi kosinus. Soalan B, nyatakan amplitude arus itu. Perhatikan graf tersebut, nilai tertinggi bagi graf itu, iaitu nilai maksimum, adalah sama dengan 3. Maka ini bermaksud amplitude adalah sama dengan 3 ampere. Soalan C, nyatakan tempo arus itu. Perhatikan bahawa graf itu adalah berkala dengan 1.6 saat. Maksudnya satu kitaran lengkap dalam tempo ataupun selang 1.6 saat. Maka jawapannya tempo sama dengan 1.6 saat. Soalan 11. Satu heksagon sekata dilukis di dalam bulatan unit seperti ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Jika satu daripada bucu heksagon itu berada pada satu sifar, tentukan koordinat bucu A, B dan C. Kita akan tentukan koordinat bucu bagi A dahulu. Langkah pertama, kita sambungkan bucu A ke O. Ini merupakan sudut theta yang terbentuk, manakala sebelah ini merupakan sudut rujukan sepadan alfa. Disebabkan bentuk yang diberikan adalah heksagon sekata, bermaksud sudut alfa ini akan sama dengan 360 darjah dibahagi dengan 6. Maka jawapannya adalah sama dengan 60 darjah. Kemudian, theta tersebut adalah terletak dalam sukuan kedua. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, sin adalah bernilai positif dalam sukuan kedua. Dan kita dah belajar bahawa dalam bulatan unit, sin theta akan sama dengan koordinat y. Maka kita akan tulis koordinat y adalah sama dengan sin theta.
di mana ia akan bersamaan dengan positif sin alfa. Kita gantikan alfa dengan 60 darjah, iaitu positif sin 60 darjah. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, untuk sudut khas 60 darjah, sin 60 darjah akan sama dengan punca kuasa 2 3/2. Seterusnya, kita dah belajar bahawa cos adalah bernilai negatif dalam sukuan kedua. Dan dalam bulatan unit, nilai cos theta akan sama dengan koordinat x-nya. Maka koordinat x akan sama dengan cos theta, yang akan bersamaan dengan negatif cos alfa. Kita gantikan alfa dengan 60 darjah, akan dapat bahagian ini. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, untuk sudut khas 60 darjah, cos 60 darjah akan sama dengan 1/2. Maka jawapannya adalah negatif 1/2. Oleh itu, koordinat A adalah negatif 1/2 punca kuasa 2 3/2. Sekarang kita akan tentukan koordinat bagi bucu B. Langkah pertama, kita sambungkan bucu B ke O. Ini merupakan sudut theta yang terbentuk. Maka, sudut rujukan sepadannya adalah di sini, iaitu alfa. Di mana sudut ini juga adalah sama dengan 60 darjah sebab ia merupakan heksagon sekata. Perhatikan bahawa theta adalah terletak dalam sukuan ketiga. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, sin bernilai negatif dalam sukuan ketiga. Dan kita dah belajar bahawa bagi bulatan unit, sin theta adalah sama dengan koordinat y. Itu sebab kita akan dapat persamaan ini, di mana sin theta adalah bersamaan dengan negatif sin alfa. Kita gantikan alfa dengan 60 darjah seperti ini. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, nilai sin bagi sudut khas 60 darjah akan sama dengan punca kuasa 2 3/2. Maka jawapannya, koordinat y adalah negatif punca kuasa 2 3/2. Seterusnya, disebabkan theta itu terletak dalam sukuan ketiga dan kita dah belajar bahawa cos adalah bernilai negatif dalam sukuan ketiga. Kita juga telah belajar bahawa dalam bulatan unit, cos theta akan sama dengan koordinat x-nya, iaitu seperti persamaan ini. Kemudian cos theta akan bersamaan dengan negatif cos alfa. Kita gantikan alfa dengan 60 darjah. Kemudian dengan merujuk kepada nota di sebelah, cos bagi sudut khas 60 darjah akan sama dengan 1/2. Maka koordinat x akan sama dengan negatif 1/2. Oleh itu, koordinat bagi bucu B adalah negatif 1/2, negatif punca kuasa 2 3/2. Sekarang kita akan tentukan koordinat bagi bucu C. Langkah pertama, kita sambungkan C ke O. Ini merupakan sudut theta yang terbentuk, manakala sebelah ini merupakan sudut rujukan sepadan alfa, di mana alfa ini adalah sama dengan 60 darjah yang telah kita cari tadi. Perhatikan bahawa theta itu adalah terletak dalam sukuan keempat. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, sin adalah bernilai negatif dalam sukuan keempat. Dan kita dah belajar bahawa dalam bulatan unit, sin theta akan sama dengan koordinat y-nya, iaitu seperti ini. Kemudian sin theta ini akan bersamaan pula dengan negatif sin alfa. Kita gantikan alfa dengan 60 darjah seperti ini. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, sin sudut khas 60 darjah adalah sama dengan punca kuasa 2 3/2. Maka koordinat y adalah sama dengan negatif punca kuasa 2 3/2. Disebabkan theta itu adalah terletak dalam sukuan keempat dan kita dah belajar bahawa cos adalah bernilai positif dalam sukuan keempat. Dan juga, dalam bulatan unit, cos theta adalah sama dengan koordinat x, iaitu seperti persamaan ini. Kemudian cos theta itu adalah bersamaan dengan positif cos alfa. Kita gantikan alfa dengan 60 darjah seperti ini. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, cos bagi sudut khas 60 darjah adalah sama dengan 1/2. Maka koordinat x adalah 1/2. Dengan itu, koordinat bagi bucu C akan sama dengan 1/2, negatif punca kuasa 2 3/2. Soalan 12. Pasukan pancaragam sekolah anda membuat persembahan di padang. Ahli-ahli pancaragam membuat formasi berbentuk bulatan dengan diameter 10 meter. Andaikan anda seorang daripada ahli pancaragam tersebut dan kedudukan asal anda ialah 9 meter dari sempadan padang. Anda bergerak dan kedudukan baharu anda adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Jika anda dikehendaki bergerak ke sempadan padang dari kedudukan baharu anda, berapakah jarak terpendek dalam meter yang akan anda lalui? Perhatikan rajah di sebelah. Ini adalah kedudukan asal A, kemudian ini adalah kedudukan baharu B. Kita boleh bentuk satu segitiga bersudut tegak di sini. Andaikan ini dilabel dengan C, kemudian bahagian ini dilabel dengan D.
di mana jarak terpendek adalah bahagian ini dan ia adalah bersamaan dengan jarak dari C ke D. Dalam segitiga bersudut tegak ini, kita kena tentukan apakah sudut alfa ini. Jadi, cikgu telah lukiskan segitiga bersudut tegak yang sama di sebelah kiri ini, di mana ini adalah kedudukan C, ini adalah B, ini adalah sudut tegaknya, yang ini adalah sudut alfa. Kemudian, jarak OB itu sebenarnya adalah sama dengan 5 meter. Kerana diameter bulatan adalah 10 meter, oleh itu jejari bulatan akan sama dengan 5 meter. Langkah pertama, kita akan tentukan berapakah sudut alfa tersebut. Maka alfa akan sama dengan 360 darjah tolak dengan 300 darjah. Jawapannya adalah 60 darjah. Kemudian dengan menggunakan nisbah cos yang telah kita belajar, iaitu cos 60 darjah akan sama dengan sisi bersebelahan bahagi dengan hipotenus, iaitu OC bahagi dengan 5. Kita pindahkan 5 ke sebelah menjadi hasil darab, akan dapat OC sama dengan 5 darab cos 60 darjah. Selepas key in sebelah kanan ini ke dalam kalkulator, jawapan OC adalah sama dengan 2.5 meter. Untuk mencari jarak terpendek iaitu CD, kita ambil jarak OA tambah dengan jarak AD, kemudian ditolak dengan jarak OC, iaitu 5 tambah 9 tolak 2.5, jawapan adalah 11.5 meter. Soalan 13. Jadual di bawah menunjukkan ketinggian kedudukan Ming Seng dari tanah mengufuk semasa dia menaiki roda Ferris. Soalan A. Berdasarkan jadual di atas, nyatakan jenis fungsi trigonometri yang boleh mewakilinya. Dengan merujuk kepada nilai dalam jadual, bermaksud Ming Seng adalah berada di sini apabila masa adalah sifar minit, di mana ketinggiannya dari tanah mengufuk adalah 20 meter. Kemudian pada masa 2 minit, kedudukannya adalah pada kedudukan yang paling tinggi di sini, di mana jaraknya dari tanah mengufuk adalah 31 meter. Seterusnya, pada masa 4 minit, Ming Seng adalah berada pada kedudukan ini, di mana jaraknya dari tanah mengufuk adalah 20 meter semula. Pada masa 6 minit, kedudukan Ming Seng adalah di sini, di mana jarak Ming Seng dari tanah mengufuk adalah 9 meter. Pada masa 8 minit, kedudukan Ming Seng adalah balik ke sini semula, iaitu kedudukan Ming Seng dari tanah mengufuk adalah 20 meter semula. Jadi bila kita perhatikan perubahan kedudukan Ming Seng itu, pada masa 2 minit itu, 31 meter merupakan tinggi maksimum. Pada masa 6 minit, tinggi 9 meter itu adalah kedudukan minimum. Kemudian pada masa sifar 4 dan 8 minit, ketinggian 20 meter itu adalah bahagian garis keseimbangannya. Ini bermaksud dengan merujuk kepada nota di sebelah, daripada ketiga-tiga graf tersebut, ia adalah menyerupai fungsi sinus. Oleh itu, jawapannya, fungsi trigonometri yang boleh mewakilinya adalah fungsi sinus. Kalau anda tidak boleh bayangkan keadaan ini, kamu boleh lakarkan graf itu secara kasar. Kita plotkan setiap titik tersebut, didapati bahawa graf yang terbentuk adalah sama seperti graf fungsi sinus. Soalan B. Seterusnya, jika Y ialah ketinggian kedudukan Ming Seng dari tanah mengufuk dalam meter dan X ialah masa dalam minit, lakarkan graf dan nyatakan fungsi trigonometri yang mewakili maklumat di atas. Sebenarnya ini telah cikgu terangkan di soalan A tadi. Jadi langkah pertama kita labelkan paksi X dengan Y, di mana paksi X itu kita label dengan minit dengan skala 2, 4, 6 dan 8. Kemudian untuk paksi Y ia adalah ketinggian, kita label dengan 9, 20 dan 31. Seterusnya kita plotkan setiap titik yang diberikan dalam jadual tersebut, iaitu titik sifar 20, titik 2, 31, titik 4, 20, titik 6, 9, titik 8, 20. Seterusnya kita sambungkan setiap titik itu dengan satu lengkung yang licin. Inilah graf yang terbentuk. Untuk menyatakan fungsi trigonometri yang mewakili maklumat ini, pertama kita tentukan nilai A. Perhatikan dalam graf, nilai A merupakan amplitude graf tersebut, iaitu bahagian nilai maksimum dari garis keseimbangan, di mana ia akan sama dengan 31 tolak dengan 20, A akan sama dengan 11. Dalam graf tersebut, tempohnya adalah 8 minit. Tempo di sini bermaksud satu kitaran lengkap graf itu adalah dalam selang 8 menit. Dengan menggunakan rumus tempo untuk fungsi sinus, tempo akan sama dengan 360 bahagi dengan B. Kita gantikan nilai tempo dengan 8,
kemudian tukarkan kedudukan kedua-dua nilai ini, akan dapat B sama dengan 360/8, di mana B adalah sama dengan 45. Pada asalnya, garis keseimbangannya adalah pada paksi X, di mana garis keseimbangan itu telah dianjakkan 20 unit ke atas. Ini bermaksud C adalah sama dengan 20. Kemudian kita akan gantikan nilai-nilai ABC yang kita dapat ke dalam persamaan umum fungsi sin. Maka jawapannya, fungsi trigonometri yang boleh mewakili graf itu adalah Y sama dengan 11 sin 45X tambah dengan 2. Soalan 14. Raja di sebelah menunjukkan sebuah kamera keselamatan di depan pagar sebuah pangsapuri. Kamera itu dipasang pada tiang yang terletak 5 meter dari titik tengah pagar. Tulis satu fungsi trigonometri yang mengungkapkan jarak S dalam meter di sepanjang pagar dari titik tengahnya dalam sebutan X. Dengan menggunakan nisbah fungsi trigonometri yang telah kita belajar, kita tahu bahawa tan theta akan sama dengan sisi bertentangan bahagi dengan sisi bersebelahan. Dengan merujuk kepada segitiga bersudut tegak di sebelah, S itu adalah sisi bertentangan, 5 itu adalah sisi bersebelahan. Oleh itu, tangent X akan sama dengan S bahagi dengan 5. Kita pindahkan 5 ke sebelah sebagai hasil darab, maka S akan sama dengan 5 tan X. Inilah jawapannya. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.